A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Manaf di 183-10822. Daripada kumpulan 3 Bahasa Arab Qurani akan merakam video yang berasaskan audio, iaitu tentang jawapan ujian akhir, peperiksaan akhir Bahasa Arab Qurani BBA 4063. Baiklah, saya mendapat muka surat 298, iaitu surah Al-Kahfi ayat 35 hingga 45. Baiklah, kita masuk pada bahagian yang pertama, iaitu tatah bahasa al-idafah, mudaf ilaih. Okey, baiklah, al-kalimat min al-ayat al-Quran. Yang pertama saya jumpa iaitu jannatahu. Jannatahu bermaksud kebunnya. So jadinya mudaf iaitu jannata, mudaf ilaihu iaitu isim bertemu dengan isim, iaitu isim bertemu dengan domir. Okey, baiklah, yang kedua itu rabbi, iaitu mudaf dia rabbi dan mudaf ilaih dia ya, iaitu mewakili saya, aku. Okay. Seterusnya sahibuhu. Sahibuhu bermaksud rakan, dan hu itu sebutnya. So jadi dia ada domir. So isim bertemu dengan domir, jadinya dua-dua isim lah kiranya. Okay, so jadi mudaf ilaih. Allahu rabbi. Allah rabbi, ya tu kembali pada aku, iaitu Allah Tuhanku. Baiklah, seterusnya jannataka. Jannataka sama juga kepada kebun kamu. Okey, seterusnya urushiha, iaitu junjungan tumbuhannya. Maksudnya tumbuhan, ha tu nya, kembali padanya, sama juga. Dan yang terakhir iaitu nabatul ardi, yang bermaksud nabatu itu adalah bermaksud tumbuh-tumbuhan. Al-ardi itu tumbuhan-tumbuhan bumi. Okey, dia bersandarkan kepada bumi lah. Tumbuhan itu berada di bumi. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk kepada huruf al-jar wa isim al-majrur. Okey, ayat yang pertama iaitu ayat yang ke-35, li nafsihi. Li untuk nafsihi itu diri sendiri. Yang kedua iaitu ayat ila rabbi. Ila rabbi itu ila bermaksud ila itu bermaksud kepada Tuhanku. Isim majrur tu atau rabbi, Tuhanku. Okey, baiklah, seterusnya min turabin. Min turabin dari dari tanah. Maksudnya dari tanah. So dari itu ada huruf jar, tanah, turabin itu ada tanah, mewakili tanah. Min nutfatin. Min tu dari nutfatin itu ada air mani. Bi rabbi, bi dengan Tuhanku. So isim majrur di sini rabbi, dan seterusnya min jannatika, dari kebunnya. So kebunnya itu menjadi isim majrur. Dan yang seterusnya iaitu min as-sama'i, iaitu bermaksud min dari sama'i, iaitu langit. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk kepada al-fi'il. Al-fi'il di sini yang saya dapat cari di dalam surah Al-Kahfi ayat 35 hingga 45. Yang pertama itu dakhala, daripada ayat yang pertama 35, yang bermaksud dakhala itu adalah memasuki, datang. Kiranya dia adalah fi'il madi, iaitu domain dia huwa, domair dia huwa, huruf dia asal daripada dakhala, al-wazan dia fa'ala, dan dia adalah sifir dia bernama mujarrad sulasi, iaitu fa'ala, yaf'al, if'al. Okey, baiklah, seterusnya yang kedua iaitu azunna, iaitu ayat 35 juga, yang membawa maksud sangkaan. Okey, mudhari', dia adalah fi'il mudhari' domair ana. Huruf asal bagi azunna iaitu zanna, dia wazan dia af'ala atau mazid sulasi biharfi wahid, atau af'al yuf'ilu af'il. Okey, baiklah, seterusnya rudidta.
Rudidtu, maafkan saya, rudidtu iaitu fi'il madi, iaitu mewakili dhamir ana. Perkataan asalnya adalah rodda, iaitu bersabdu pada atas tersebut. Rodda tu dia adalah wazan fa'ala majiz mujarrad sulasi, maafkan saya, mujarrad sulasi fa'ala yaf'ala af'al. Seterusnya usyrik iaitu fi'il amar, iaitu anta, domair anta. Huruf asal dia adalah syaraka, iaitu wazan dia af'il mujarrad sulasi fa'ila yaf'il af'il. Masa seterusnya itu khalaqa iaitu fi'il madi, iaitu domair huwa. Hurufnya berasal daripada khalaqa. Wazan dia adalah fa'ala mujarrad sulasi fa'ala yaf'al if'al. Seterusnya iaitu yursila. Ayat ke-40 iaitu fi'il mudhari', iaitu daripada domair huwa, dan huruf asal tersebut itu rosala. Al-wazan dia yuf'ila, iaitu mazid sulasi birhafil wahid af'ala yuf'ilu ya af'il. Baiklah, maaf. Seterusnya kita masuk kepada domair, iaitu domair. Bahagian domair kita masuk kepada yang bahagian pertama, iaitu al-munfasil al-marfu'. Al-munfasil al-marfu' di sini yang saya dapat cari adalah wahwa, iaitu daripada ayat 35, wahwa ayat 37, huwa 38, ana 39, hiya 42, huwa 44. Baiklah. Seterusnya kita masuk pada dhamir al-baris al-mutasil, iaitu daripada fi'l al-fi'li, iaitu dia tidak berpisah dan dia terdapat fi'il dalam fi'il di hadapan pada kata kerja tersebut lah. Baiklah. Yang pertama iaitu azunnu, iaitu ana, rudidtu ana, yuhawiru huwa, kafarta anta, usyriku ana, yu'tiyani huwa, tarani anta, yursila huwa, tastati'a anta, ajida ana, yusbiha huwa, yaqulu huwa, yansuruna hum, anzalna nahnu. Baiklah. Seterusnya ba'da fi'il, dhamir baris mutasil ba'da fi'il, iaitu yuhawiruhu, iaitu mewakili domair huwa. Khalaqaka, iaitu domair anta. Sawaka, iaitu domair anta. Rudidtu, domair ana. Dakhalta, domair anta. Kulta, domair anta. Yanusurunahu, domair huwa. Anzalnahu, domair huwa. Tazruhu, iaitu domair hiya. Baiklah. Yang seterusnya dhamir al-baris al-mutasil ba'da al-isim, iaitu yang pertama jannatahu huwa, rabbi ana, sahibuhu huwa, bi rabbi ana, jannataka anta, kafaihi, dan urushiha hiya. Baiklah. Seterusnya dhamir baris mutasil ba'da al-harfi. Baiklah, yang pertama itu li nafsihi huwa, li mewakili li, minha hiya, iaitu min, bi rabbi itu mewakili bi, huruf dia iaitu ana, billahi huwa, minka anta, min jannatika anta, alaiha hiya, ma'uha iya, lahum hum. Baiklah. Seterusnya dhamir mustatir. Bagi fi'il madi yang ada dalam surah tersebut itu dakhala, iaitu mewakili huwa. Baiklah. Seterusnya fi'il mudhari' bagi dhamir mustatir, maafkan saya kalau ada kesilapan. Azunna ana, yuhawiru huwa, yu'tiyani huwa, tarani anta, yursila huwa, tastati'a anta, ajida ana, yusbiha huwa, yaqulu huwa, anzalna nahnu. Fi'il amar.
Fi'il amar yang domir mustatir dalam surah tersebut iaitu kulta, anta, asbaha, anta. Baiklah. Seterusnya kita masuk kepada bahagian yang kedua iaitu kefahaman ayat Al-Quran tersebut dengan mengeluarkan 10 minimum perkataan. Okey, baiklah. Yang pertama iaitu zalimun, iaitu kalimat min ayat Al-Quran zalimun yang bermaksud tema dia seorang yang zalim. Al-makna bagi ayat tersebut iaitu seorang yang menzalimi. Kata dasar dia zalim, iaitu zalim ketidakadilan. Yang kedua iaitu azunnu, iaitu sangkaan dan pemikiran seseorang, tema dia. Dan al-makna dia seseorang itu tidak berfikir akan kebunnya binasa. Maksudnya sangkaan dia tu tidak tidak terkeluar, tidak disangka, tidak terfikir. Okey, kata dasar dia zonna, iaitu dia berfikir. Baiklah, yang ketiga iaitu as-saah, iaitu tema dia hari kiamat. Al-makna dia hari kiamat, hari akhirat. Saah adalah waktu. Baiklah, makna kata dasar dia. Kafarta, iaitu tema dia iaitu pertanyaan tentang kufur ingkar. Al-makna dia adakah kamu, ayat perkataan tersebut itu dia menceritakan tentang adakah kamu kufur akan ingkar. Okey, kata dasar dia kafara, iaitu makna kata dasar tidak mempercayai, iaitu kufur. Okey, yang kelima iaitu khalaqaka, iaitu khalaqaka tema dia adalah pencipta, iaitu Allah menciptakan kamu. Menciptakan kamu tu menciptakan manusia, dan tumbuh-tumbuhan alam semula jadi. Dan khalaqa, kata dasar dia khalaqa, iaitu pembuat ataupun pencipta. Okey, seterusnya yang keenam iaitu rajulan. Rajulan iaitu manusia, yang kita tahu tema dia adalah manusia ciptaan Allah, iaitu makna dia seorang lelaki. Kata dasar dia ada rajula, iaitu lelaki. Okey, yang ke-8 iaitu malan, iaitu tema dia itu bermaksud nikmat, nikmat daripada Allah, iaitu al-makna dia adalah harta. Kata dasar dia al-mal, iaitu harta ataupun modal. Okey, yang seterusnya itu wawaladan. Wawaladan itu adalah tema dia tersebut adalah anugerah Allah. Iaitu al-makna dia iaitu anak yang Allah anugerahkan, iaitu kata dasar dia itu walada, iaitu anak. Okey, yang ke-9 itu as-samai, iaitu alam semesta yang kita ketahui. Al-makna dia iaitu langit. Kata dasar dia sama, iaitu langit. Okey. Yang terakhir iaitu nabatu, iaitu tema dia adalah alam semula jadi yang dicipta oleh Allah SWT. Makna yang sebenarnya itu tumbuh-tumbuhan. Kata dasar dia tu nabat, iaitu taman. Iaitu makna kata dasar itu adalah taman, iaitu tumbuhan lah. Tumbuh-tumbuhan di atas taman macam tu. Okey, itu saja yang saya dapat berikan jawapan daripada tugasan peperiksaan akhir BBA 4063 Bahasa Arab Qurani. Itu saja. Maaf atas kesilapan saya, atas kekurangan saya dan kesalahan yang saya lakukan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.